Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Madam. Selamat pagi, Sihat? Madam. Sihat, Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Kita dah week berapa ni? Kita dah week 11. Sebabnya semester ni dia macam di tengah-tengah minggu tu ialah week kita kan. Saya ada dapat satu hari tu. Dia kata last nak drop ialah 31 bulan. Tapi kelas saya ni saya tak sarankan lah drop untuk kita punya subjek. Okey, kejap ya. Saya tengok dekat kalau untuk kamu punya informasi lah. Sekejap, saya rasa ada ni. Okey, saya share. Apa-apa yang perlu kamu buat. Benda yang perlu kamu buatlah di semester akhir ni. Okey, nampak tak yang saya share picture WhatsApp saya? Okey. Kita sekarang dekat week 11. So sekarang ni tempoh tarik diri ni ada dekat sini. 5 sampai 13 tu. 1 November sampai 31 Disember. Siapa yang nak tarik diri sampai 31 Disember lah akhirnya kat situ. Tapi kita kena by week yang 31 Disember ni, kamu kena tahu diri kamu dekat mana. Which is kamu kena tahu carry mark tu berapa, so berapa lagi targetnya, macam mana. So you have to plan, kena ambil tahu. Okay, so sekarang saya hutang dekat kamu ialah markah assignment je. Sebab markah quiz, markah midterm kamu dah tahu. Just tinggal markah assignment je. InsyaAllah by next week, insyaAllah saya cuba selesaikan untuk markah assignment 1. Okay. Dan nanti kita plan untuk quiz 2 pula. Okey, dan apa yang kamu kena tahu selepas minggu yang minggu tarik diri tu ialah kita ada tempoh pendaftaran wajib kursus, which is kamu kena daftar kursus untuk semester hadapan, buat pre-registration pada minggu ke-13 ke-15. Maksudnya semester hadapan tengok buku akademik apa yang patut kamu daftar, dan kalau kena ambil co-curriculum, pilih dulu siap-siap. Okey. Apa konsekuen if you don't do that is ialah bila minggu semester depan nanti kalau kita tak buat pre-registration ialah kamu kena denda. Macam tu. Kenapa penting untuk pre-registration ni ialah supaya kita boleh aware lah berapa student yang untuk satu kelas tu ada berapa. Jadi kita boleh buat persediaan lah before we go for the next semester. Tapi untuk pelajar tu sendiri minggu ke-13 sampai 15 ni ialah kena buat pre-registration untuk subjek SEM hadapan. Okey. Dan dekat rasanya minggu-minggu ni ada hutang ke apa ke, please check. Dia tak akan dapat buat rasanya pre-registration, dia tak akan dapat buat rasanya kalau yang ada hutang. Please consult with your PA. Okay, itu yang saya nak bagi tahu. Okay, I'm stop sharing this. Okay. Okay. Then we focus on our lecture. Okay, this is the next topic. The last topic that we'll cover in this lecture, in this calculus class. Okay, nampak tak kat sini? Kita punya calculus class ni chapter kita sampai chapter 4 je. Kita ada function and graph, kita ada limit and continuity, then we have the differentiation, the recent one yang kita belajar last week, okay? Which is differentiation, and we go for the last chapter, which is integration. Okay, this is the integration. This is the last topic that we learn in the calculus class. Kejap saya betul lah saya share PowerPoint. Okay, takut saya tak share. Okay, so for this topic, integration, of course this topic will cover on your final exam, and there are some question will ask in your assignment also untuk integration ni.
Dan kalau macam untuk quiz 2 nanti dalam topik differentiation je. Okey, nanti untuk differentiation for tutorial untuk besok tu nanti saya discuss selepas ni. Sekejap ya. Okey, so kita masuk chapter 4 integration. If you have question yang saya terlepas pandang ke apa ke, boleh interrupt. Okay, and this is the outline, which is first is indefinite integration, definite integration, improper integration, technique of integration, then application of integration. Okay, this is the for this chapter. Integration ni apa bahasa Melayu? Apa integration? Kalau dulu SPM integration, kita sebutkan bahasa Melayu. Kamiran. Kamiran, which is kamiran. Tapi sebenarnya the word integration itself kita dah dengar dekat banyak tempat. Kan contohnya is apa dia kata? Dia kata pasal integrate ni. Kita nak integrate kalau kita baca-baca analisis apa-apa kan, how we integrate the data, how we integrate the process. Macam mana kita nak combinekan proses tu, integrate tu kita nak hubung kaitkan itu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan integration? The reverse process to differentiation is called anti-differentiation. Okay, so sekarang kan macam kita belajar sebelum ni, macam kalau satu proses ke satu proses, contohnya ialah fungsi dari satu proses ke satu proses, and we reverse it, we call it as inverse function, right? Inverse function. And for the integration and differentiation, kalau kita differentiate dia jadi benda ni, then if we do the integration, we akan dapat dia yang asal. Macam tu. It's like the reverse process. Macam tu lah. The reverse process of differentiation tu ialah kita kata dia ialah integration. Okay, the process of finding antiderivative is called integration. Finding antiderivative. Maksudnya kita nak tahu yang dia yang asal je. Okay, how it's done? Contoh saya dah masuk topik ni, meaning that saya assume that yang differentiation punya rule sebelum ni memang dah dapat. Macam mana kita nak differentiate? Okay, contohnya power letak kat depan, atas tolak satu tu, dah tahu. Sebab takut confuse bila kita dah masuk integration, dia punya proses is not tolak, dia tambah. Nanti kita tengok. Okay, how it's done? For example, if we have x kuasa 2, x square, so kita kan kalau kita buat integrate differentiation dia, okay, x square ni kita pindahkan 2 ni letak depan kan, which is 2 yang hijau ni letak kat depan, okay, dia jadi 2 yang merah, dan yang 2 yang hijau atas ni tolak 1, dia dapat 1, jadi 2x kuasa 1. This is the integration of x square. Okay, clear? Ini ialah konsep of integration by using rule. Okay then, apa pula integration ni? Integration kan kita kata is anti-derivative, or we call it as reverse process of differentiation. Okay. Apa benda tu? Okay, for integration ni maksudnya bila kita ada macam ni, yang ni, okay, dia buat apa? Yang asal ni, okay. So integration tu ialah yang atas ni, macam ni. Which is yang atas ni kita dia bukan letak dekat depan. Dia bahagi sebenarnya. Yang atas ni tolak, dia tambah 1. Okay, divide by new power. Then it will get x kuasa 2. Maksudnya macam ni. Kan yang hijau ni macam ni. Okay, integration ni apa? Rasanya nota ni dia tertinggal 1 ni. Okay. Macam ni. Ni kan 1. Integration ni apa? 1 ni kita tambah 1, dia dapat 2.
So 2 ni kita kena bahagi dengan 2. Macam tu. Bila 2 bahagi 2, we eliminate it, then we get X kuasa 2 saja. Boleh faham? Itu ialah proses untuk integration. Which is kalau kita ada X kuasa 3, kita integratekan dia. Integration is not differentiation. We integrate, I integrate. Kita dapat apa? Yang atas tambah 1. So dia dapat X kuasa 4 per 4. Macam tu. Ini jawapan dia. Boleh? Ini ialah integration. Ingat balik. Kalau differentiation, kita sepatutnya dapat apa? 3 letak kat depan. Ke X kuasa 2. Boleh? 2. Itu ialah differentiation. Lain dan integration ialah kita tambah 1 kat atas tu, yang 4 tu bahagi kat bawah. Ini ialah integration. Yang ni yang kita nak belajar ni. So jangan confuse. Rule of differentiation dia, differentiation sentiasa tolak 1, yang depan ni kita darab letak kat depan. Okay. So kita tengok contoh. Okay. Yang ni ialah indefinite integration, which is indefinite integration ni kita apa yang dimaksudkan dengan indefinite differentiation. Dekat sini kita tak tahu kita nak differentiate daripada berapa ke berapa. Okey, dan lagi satu simbol untuk integration tu ialah bila kita nak integrate macam tadi kan X kuasa 3, bila dia bagi simbol yang ni macam cacing ni, tepi ni, ni lepas tu dia letak dx. Okey, yang ni kita tahu dia suruh differentiate, integrate. Integrate. Okey. Okey, so sekarang kat sini ialah integration punya simbol and it has dx belakang tu. Ini maksudnya integration. Okay, the process of finding all antiderivative of a function is called antidifferentiation or integration. Okay, and dia tak ada apa lagi tu. Okay, ini ialah simbol dia. Integral sign, and this is what we call integrand, which is we integrate it by x. Then, okay, this is called the indefinite integral and is the most general antiderivative of f. Kenapa indefinite integral? Sebab kita dapat jawapan dia nanti bukan dalam satu nombor. Kita bukan, kalau contohnya kan nanti kita akan belajar definite. Apa beza definite and indefinite? Indefinite ialah kita tanpa ada jarak tau. Maksudnya kita tak kira daripada berapa ke berapa. Kalau definite nanti kat sini ada nombor. Kita kira daripada nombor berapa ke nombor berapa. Ini ialah definite. Ya, tak apa. Yang ni nanti kita akan tengok lepas ni. We go through this first. Then, okay, we write it as, okay, jawapannya nanti dia akan sentiasa ada C. C is constant yang belakang ni. Sebab dia indefinite. We have to reserve for some constant there. Okay, this is called indefinite integral. Fx is called the integral and C is called the constant of integration. C ni ialah constant. Okay, we don't have to find a constant for indefinite. We just write the C there. Letak je C tu, tak kisah. Okay, then ni baru masuk rule dia. Okay, ingat kalau rule yang pertama, kalau K tu ialah constant. Constant tu apa? Pemalang. Bahasa Melayunya ialah pemalang. Pemalang tu apa? Soalan dia. Constant variable. Apa tu? Okay. Contoh untuk constant variable, siapa tahu? Constant ialah apa? Ada siapa dapat? Constant ni ialah satu nombor. Nombor apa-apa pun tak kisah. Nombor ke pi pun nombor juga. Exponential kuasa 1 pun nombor juga. Okey, so apa-apa nombor yang kita integratekan dia, kita akan dapat apa ni? Dia akan dapat kx campur c. Keep in mind that integration is reverse of differentiation. Okay. So sekarang dekat sini, K tu akan dapat KX campur C.
Okey, contohnya kita integratekan 2. 2 kita integrate, kita akan dapat 2x campur C. Example number 2, bila pi. Pi ialah satu nombor juga. Bila satu nombor kita integratekan dia, kita akan dapat pi kuasa 2x campur C. Ini berbeza dengan pembezaan, differentiation. Kalau kita ada nombor 2, y sama juga dengan 2, cuba cari dy, ni pembezaan previously yang last week kita belajar tu, dy over dx dia sama dengan berapa? Siapa tahu? Kosong. Okey, kosong. Okey. Tetapi kalau untuk integration, kalau dia satu nombor, kita kena darabkan dia dengan x. Okey, dia ialah 2x tambah c. Kalau dia satu nombor pi kuasa 2, dia ialah pi kuasa 2x campur c. Kalau soalan dia tanya ln 3 x. Ini ialah satu nombor juga. Bila kamu tekan calculator, you get the perpuluhan tu. Dia akan dapat ln 3 x tambah c. Tu. Okey. Contohnya, okey, ini ialah rule number 2. Okey, ni clear dia berbeza dengan differentiation. Kalau differentiation, constant akan dapat kosong. Tetapi kalau integration, constant akan dapat 2x. Macam tu. Dia tambah x kat belakang. Okey. Dan kalau kita ada, ini ialah rule number 2. Let's go. Okey, yang ni ialah dia nak, before we list rule number 2. Okey, apa yang let's go back and think about derivative. Okay, ini ialah derivative. When we use the power rule to take the derivative of power, we multiplied by the power and subtracted 1 from the exponent. Okay, ini ialah kita nak cari differentiation. D over dx ni sentiasa differentiation. Kalau ada yang cacing tu ialah integration. Okay, D over dx x kuasa 3, 3 pindah kat depan. Jadi atas ni tolak 1 which is 3x kuasa 2. Ini ialah differentiation. Okay. Then the opposite of multiplying is dividing and the opposite of subtracting is adding. To integrate we do the opposite. So let's try adding 1 to the exponent and dividing by the new exponent. Okay. Okay, dia nak tunjuk perbezaan. Ini ialah kita cari dia punya differentiation. Dan ini pula bila kita cari dia punya integration. Integration ialah kita tambah 1 dulu dekat atas, lepas tu baru kita bahagi. Which is kita akan dapat x kuasa 4 per 4. Berbeza dengan differentiation, we darab dulu kat depan, lepas tu baru tolak 1 kat atas tu. Okey. Yang ni contohnya daripada jawapan ni, cuba kita differentiate. So kita akan dapat jawapan dia balik x kuasa 3. Macam itulah. Since we get the integrand, we know it work. Okay. Boleh. Yang pastinya bila kita dapat integration punya equation, which is kita kena dapat x kuasa 3 tambah 1, dah dapat ini ialah 4, bawah ni letak 4. Okay, that's the process. Ini ialah proses yang pertama dan proses yang kedua ialah letak yang ini ke bawah. Ini ialah proses yang kedua. Itu ialah integration. That's the process. 2 proses je kat situ kalau kita ada power kat situ. Okay, then ni baru dia bagi tahu rule number 2, power rule dia. Inilah yang tadi tu, which is kalau kita ada x kuasa n tu kena tambah 1 dekat atas. Yang pertama kita kena buat, dan tambah 1 kat atas tu kena letak dia jadi pembawah dan tambah c. Okay, example 4. Find the indefinite integral for t kuasa 3. Okey, jadi kalau t kuasa 3 ni, kalau kamu faham rule ni, dia jadi berapa sepatutnya? Kalau kita faham rule ni, kita nak cari ni, dia dapat apa sepatutnya? Tambah 1 ke atas, dapat apa? Ni t kan ni.
kuasa berapa? 4. Lepas tu, kita kena Bagi. bahagi. Okey. 4. Okey. Dan jangan lupa tambah C. Ini ialah rule yang kamu kena tengok. Rule dia, rule number 2. Tambah C. Faham Ini ialah integration. Okey. Then, this is the solution. Okey, then find the indefinite integral untuk yang ini pula. Sama je prosesnya. Siapa dapat? Cuba cari. Ini akan dapat apa? Ini akan dapat X 3 per 2 tambah 1 bahagi dengan per 2 tambah 1. Sini kena ada tambah C. Sekarang 3 per 2 tambah 1 tu sama juga dengan berapa? 5 per 2. 5 per 2. Betul? Okey. Atas ni ialah 5 per 2. Dan bawah tu pun juga ialah 5 per 2. Dia ialah 5 per 2. Dan selalunya kita tak letak macam ni kan. Kalau kita ada equation macam ni, kita nak simplify dia jadi apa? X kuasa 5 per 2. Kita kena darab dengan berapa? 2 per tambah C. Boleh dapat tak ni? Kenapa kita darab, kita terbalikkan dia? Okey. Boleh tahu tak kenapa? Kenapa kita buat proses tu? Dia akan dapat jawapan dia 2 X kuasa 5 per 2 bahagi 5. Di bawah ni 5 tau. Nampak tak? 5 tambah C. Okey, kenapa kita kena darab? Bila kita darab, kita terbalikkan kat bawah tu. Ni. Okey, kalau yang tak tahu kan kenapa kita kena darab tu, bila kita darab dia yang bawah ni kita kena terbalikkan. Konsep dia macam ni tau. Bila kita gunakan contoh yang lain, kita ada macam ni. We have like this. Okey, kita ada contohnya sebelum ni kita ada equation apa ya? Sekejap ya. Kita ada X per 2. Okey, X per 2 ni sebenarnya dia ialah X darab 1 per 2. Boleh faham tak? Boleh relate tak apa yang saya buat ni dengan yang ini? Which is ni bahagi dengan 2. Tapi bila kita bahagi, ialah sebenarnya dia ialah kita darab 1 per 2. Bila kita darab, kalau kita darabkan balik, X darab 1 ialah X. Yang bawah ni per 1. 1 darab 2 ialah 2. Kan dia dapat diri dia balik? Boleh tak? Which is yang bawah ni 2. Kalau maksudnya 2 yang bawah tu, 2 yang bawah ni ialah 2 per 1 kan? Jadi kita darab, macam ni nak kata dia ialah 1, dia ialah bahagi. Dia macam ni, macam ni. Sekejap je, siapa yang confuse saya pun. Okey, sebenarnya, okey, macam ni. Ni, yang ni sebenarnya ialah X bahagi 2. Bila dia X bahagi 2, kita nak dapat X bahagi 2 ni ialah sebenarnya X darab 1 per 2. Ini kan bahagi 2. Okey, 2 ni ialah 2 per 1. Itu sebabnya bila kita darab benda yang bawah ni, kita kena darab. Okey, 2 letak kat atas bahagi. Maksudnya dia ialah apa? Ni ialah X kuasa 5 per 2 bahagi 5 per
2. Okey, bila dalam bentuk bahagi ni kita tak boleh simply bahagi macam tu. Sekarang kita boleh ubah dia daripada bahagi which is X kuasa 5/2, kita boleh ubah dia kepada darab. Tetapi untuk jadikan dia bahagi dengan darab tu, 2 kena naikkanlah ke atas. 2 bahagi 5. Macam tu. Balikkan dia. Boleh? Boleh ke tu? Atau ada konsep yang lagi kamu faham, mungkin kamu boleh terimalah. Yang ni saya just terangkan kenapa kita kena terbalikkan dia. Okey. Okey. Dah, harap boleh Okey, so then kat sinilah. Bila dia bahagi 5/2, maksudnya bila kita nak darabkan dia, kita memang kena terbalikkan. Nanti akan jadi 2/5 X kuasa 5/2. Yang tadi yang saya terangkan tu ialah proses daripada sini nak jadi ni. Apa yang saya terangkan tadi tu. Okey, so kita dapatlah jawapannya. Which is yang atas ni kita kena tambah. Lepas tu bawah ni pun sama, yang lepas kita tambah tu kita letak kat bawah ni. Okay, that's the rule number 2 for integration. Then we move to the rule number 3. Ni rule number 1 dengan rule number 2. Okay, rule number 1, number 2 tu kalau kita campur dia. Okay, here more example of rule number 1 and rule number 2. Kalau kita ada macam ni, okay, apa yang mudahnya? Kalau kita ada bahagi macam ni, kita pindahkan semua ni atas macam kita buat differentiation juga. Bila X kuasa kat bawah, bila kita bawa dia ke atas, kita akan dapat X kuasa negatif 3. Okay, macam ni. Macam ni. Yang ni, to simplify it, we have to convert it into this, which is yang bawah ni bawa ke atas. Bila kita bawa ke atas, ia wujud negatif 3 ke atas tu. So sekarang we do integration. So yang atas tu tambah, yang bawah pun kita kena buat benda yang sama. Put it to the division dia kat bawah dia. Then we put tambah C. Okay, then we selesaikan yang atas ni, yang dalam kurungan ni, kita dapatlah inilah jawapannya. Which is yang atas ni dia dapat negatif. So to simplify it, we bring it to the denominator back, letak dia dekat bawah balik, dekat tempat pembahagi bawah tu, then the negative will be disappear, then it get negative 1 over 2x square plus c. Any question for example 6? Ada soalan? Okay, if there is no question, we go for example 7. Find the indefinite integral for 1 dx. Okay, sebelum kita buat tu, siapa tahu yang ni dapat apa? By using first rule tadi, guna constant kan? Dapat apa tu? Jawapan dia? 1. Bila 1 kita kamikan, kita dapat apa? Dia constant. Rule yang pertama, dapat apa? Salah tak apa. Jawablah, tak ada orang nak jawab ke? 1. 1. Siapa tadi? Okey. Tu yang tak pernah jawab tu Saya nak tanya siapa tadi tu Okey. Bila 1 constant kan? Okey, 1. Tengok balik rule. Rule yang pertama. Rule yang pertama. Madam, suara madam putus-putus. Oh, suara saya putus-putus. Sorry. Okey. Kalau tadi 1 kan? Kalau rule yang pertama tu, dengar tak? Okey ke? Tu putus lagi ke? Okay, madam, okay. Boleh. Okey. Kalau dia 1, guna rule yang pertama ni, sepatutnya kita dapat jawapan kita berapa?
Kosong. Kosong. Siapa lagi? 1X. Satu X. 1X. Okay. So, guna rule ni, kalau kosong tu kalau kita guna differentiation. Tu jangan confuse. Sebab tu saya nak tahu. Kamu ni jangan confuse. Okay, bila dia constant untuk integration, kalau satu mesti kena darab dengan X tambah C. Kalau dia ialah 5 mesti kena darab dengan X tambah C. Macam tu. Dia takkan dapat kosong. Okey, untuk integration. Boleh. Maksudnya yang tadi tu, satu tu, ni, dia akan dapat X. Satu kali dengan X ialah X. Itu yang nak tahu balik tu. Jangan confuse dengan differentiation. If you are wrong here, salah dekat sini, jadi kita tersedah. Okey, kita kena hati-hati lepas ni. So, kat situ, harap fahamlah kat situ. Jangan make a careless mistake kat situ Okey. Lepas tu kat sini find the indefinite integral untuk yang ini pula. Apa indefinite integral dia? Cuba cari sekarang. Kalau macam ni, dia ada 3 pula kat depan. Macam mana tu? Kalau dia ada macam ni, 3 kat depan ni, negatif 3 ni kita boleh letak dia dekat luar supaya dia tak mengganggu. Macam tu kalau integral. Yang tinggal kat dalam ni ada X kuasa negatif 2 dx saja. So you have to integrate yang ini saja. Yang ini saja nak kena integrate. So, kalau kita integrate yang itu saja, sepatutnya jawapan kita apa? Negatif 3 tu dekat luar kan? Kita keluarkan dia. Jadi yang dalam tu, okey, dia ialah X kuasa tambahkan kat atas tu. Negatif berapa? 1. Negatif 1 bahagi dengan? Negatif 1. Okey, negatif 1 tambah C. Okey, kalau kamu dah dapat macam ni, it's true. Then you have to simplify. Okey, so kita tengok jawapan. Simplifykanlah dia. Okey, nampak tak? 3 dia letak kat luar. Yang atas tu dapat negatif 1 per negatif 1. So, bila negatif 1 per negatif 1, kat sini negatif-negatif, kita boleh eliminate. Which is kat sini akan jadi positif. Kan? So, yang tinggal ialah 3 kuasa X kuasa negatif 1. So, kerana X kuasa negatif 1 ni, so negatif 1 ialah kita pindahkan dia ke bawah. So, tak payah tulis negatif 1 tu dah. Sebab dia dah jadi positif. Sebab pindahkan ke bawah, tambah C. Okay, any question? For example A. Ada, madam. Okay, tak ada. Okey, kalau rasa macam tak faham ke apa ke, nanti tengok balik satu-satu rule. Kita baru sampai rule 1 dengan rule 2 je ni. Dia punya example banyak kan? So, harap fahamlah ya, supaya jangan confuse dengan differentiation. Okey, kita baru rule 1, rule 2 ni. Kita go as slow as we can. Perlahan je. Okey, then basic integration rule. Okay, this is the basic integration rule. Rule number 3. Okay, ni yang tadi kamu dah buat dah. Which is kamu keluarkan. Bila depan ni ada constant, macam tadi negatif 3. Negatif 3 tu kita keluarkan supaya kita boleh integrate yang dalam ni sahaja. Okay. Then, yang ni kita dah buat contoh yang tadi tu. Ni ialah yang ni lah macam ni. Example 8 ni. Kita keluarkan dia, dan yang dalam yang ada X tu je kita integrate. Inilah rule number 3. Then, rule number 4 ialah sum rule or difference, which is whether we want to add or we want to subtract. Kat sini. Kalau add ke subtract ke sama je. Kita kalau dia suruh tambah, ada 2 function yang berbeza. Kat situ ada F, satu lagi satu G. Maksudnya kita integrate one by one. Which is kalau dia tolak, we integrate first function, then we minus, integrate another function. So yang ni ialah menggunakan rule 1, 2 dengan 3 tadi tu lah. Kita tengok macam mana. Okay, then rule number 5.
Okay, rule number 5 ni kalau ada exponent X. Exponent X ni paling mudah. Sebab bila dia differentiation pun dia dapat exponent X. Bila dia integrate pun dia akan dapat exponent X juga. Okay. Then, bila kita ada yang ni. Yang ni sebenarnya mudah nak ingat. Okay. Sebelum ni kan table rule of differentiation kalau D over dx kita ada exponent X, dia akan dapat exponent X juga, kan? Okay, then bila kita bezakan D over dx, kita ni differentiation ln X, yang ni, dia akan dapat, ln X kita bezakan, kita dapat apa? Dapat apa? Ni pembezaan, ingat balik yang lepas. Pembezaan, kita kalau ln X, kita bezakan dapat apa? 1 per X. 1 per X. Okey, nampak tak? Bila kita guna integration, okey, untuk ni, integration kan dia punya inverse. Daripada sini kita integrate, kita dapat exponent X juga. So, ini mudah nak ingat. Then, kalau yang ni kita dapat macam ni, integration of 1 over X. Okey, sekarang bila kita differentiate, dia dapat 1 over X. Dan bila kita integrate, dia akan dapat ln X balik. Kan? Ni nampak ni. Okay, to check these two rule, differentiate the result and you see that it match the integrand. Okay, jadi apa-apa yang 1 per dx, dia akan dapat ln x. Contoh contoh untuk yang rule number 6 ni. If we have question like this, 5 over x, kita integrate dx, okay, kita combine kita combine rule number 3 and rule number 6, which is 5 kan kat atas tu. Okay, dia constant kan 5. So 5 kita letak kat luar, yang atas tinggal apa? Yang dalam tinggal apa? Tinggal 1 over x dx. Dan yang ni, kita keluarkan 5, yang dalam tu yang tinggal x saja. Okey, jadi jawapan dia apa nanti? Jawapan dia ialah 5 ln X tambah C. Nampak tak? Kita combine this rule with this rule, which is 5, we put it outside, then 1 over X. 1 over X we integrate, we get ln X tambah C. If you don't put the modulus, it's okay. Sebenarnya modulus ni kita letak pun tak apa. Sebab dia sentiasa akan positif. Okey, boleh? Kita tengok contoh Then this is integration. Okey. Lepas ni boleh buat quiz-quiz dalam integration tu. Integration kan banyak quiz online. Boleh buat. Cuba. Okey, so sekarang dekat sini. Contoh kita ada ni. Macam mana kita nak integrate kalau ada equation panjang-panjang macam ni? Ingat balik rule untuk yang ni. Rule number 4. Which is kalau dalam dia panjang sekalipun, kita kena integrate 1 per 1. Maksudnya macam ni ialah we integrate 2x, we integrate yang ni 1 per 1. Ni integrate, we integrate this. Maksudnya kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Akan dapat 5 jawapan untuk setiap integration ni. Okay, then dia buat apa? Okay, using the sum rule, we separate this into 5 problem. Okay, jadi dia selesaikan 1 per 1. So, dia pergi ke 2x dulu. Okay, 2x. Okay, 1 per 1. Dia jadikan 1 per 1. Nampak tak? Okay, dia nampak panjang tapi kita selesaikan 1 per 1. So, kita untuk yang pertama ni, selesaikan. Sepatutnya kita dapat apa ni? Dia ialah kuasa 1. 2 boleh letak dekat luar. Jadi, X kuasa 1 dia akan jadi X kuasa tambah 1 ke atas, bahagi jawapan yang atas tu letak kat bawah. Dia akan dapat 2 letak kat luar. Okey, ini ialah kuasa 1 kan? Jadi kalau integration which is X kuasa 2 per 2 nanti dapat jawapan.
Ni. Okey. Sini okey. Ni kita guna tadi. Rule number 2 and rule number 3. Tak apa. Tak ingat. Kalau macam saya, tadi saya, sebab saya mengajar, sebab tu saya nak kaitkan rule mana. Tapi kalau kamu tak ingat rule mana tapi kamu dah faham konsepnya, okey, it's okay. Okey, ini ialah X kuasa 2. Okey, kenapa kita tak letak C lagi kat belakang? Sebab dia belum habis lagi nanti Dia belum habis lagi. So, number 1 ni kita dah dapat jawapan dia. Dia ialah X kuasa yang tadi ni lah. Which is 2 per 2. So, it eliminate. So, it will become X kuasa 2 sahaja. Okey, number 1 kita dah dapat jawapan. Then we go for number 2. Number 2 ni sebenarnya jawapan dia apa ni? 1 over X. We integrate 1 over X. Kita dapat apa? Ln X. Pandai. Okay, ln X. Okay, number 2. We get it. Ln X. Tapi sebab kat sini tolak, kita jangan lupa. Kat situ kita kena letak tolak ln X. Okay, then we go for number 3. Number 3. Okey, kalau kita ada soalan macam ni, X kuasa 2 boleh pindah dekat atas, 3 boleh letak dekat luar. Kita dapat okey, so sekarang ni kan nombor berapa? Okey. Nombor 3 ni kita pindahkan 3 keluar, yang atas ni yang dia kan dekat bawah. Okey, selain daripada kuasa 1, kuasa 2 ke kuasa 3 ke yang dekat bawah ni, sila naikkan dia ke atas. So bila kita naikkan ke atas ni tambah 1 per dengan yang nilai yang atas ni dia letak semua dekat bawah. So kita akan dapat 3x kuasa negatif 1 per negatif 1, dia akan dapat negatif 3 per x. Okey, untuk nombor 3 ni ada soalan tak? Faham tak dia dapat macam ni? Kenapa? Madam, kenapa negatif 3 tu? Kenapa negatif 3 tu? Okey, untuk negatif 3 tu because of this. 2 ni. Bila 3 bahagi negatif 1, positif bahagi negatif, so kita dapat kat situ lah. Kat bawah ni kita dah hilangkan negatif 1 tu. Sebab kita takkanlah kita nak tulis apa? 3 per negatif x kuasa 1 kan? So, 1 yang atas tu kita tak tulis dah. Okey, patutnya macam ni kan? Okey, dia sama juga dengan apa? Dengan ni. Okay, dia samalah tu ni dengan ni. Kan? Okay. Maksudnya, ni tadi ialah, okay, ni ialah 3 per, kan kat sini kan ada negatif 1, which is negatif 1 x kuasa 1. So, tak payahlah tulis 1 tu kan? Sebab 1 ni dah turun. Okay. So, x ni dah turun ke bawah. So, dia ialah apa? Kan negatif 1, 3 tu sebabnya kita tulis je negatif 3 per x macam tu. Which is bahagi ni kan? Bahagi. So, negatif 3 kat atas. Sama kan tu maksudnya? Boleh? Boleh? Answer. Okay, so that's the number 3. So kita dah selesaikan 1, 2 dan 3. So kita ada macam ni. Kalau macam ni ideanya macam mana? Kalau ada punca kuasa, macam kita buat differentiation juga. Bila kita ada punca kuasa, kita patut tukar dia menjadi apa? 1 per 2. Okay, 1 per 2. Jadi dia kuasa 1 per 2. Okay, yang pertama, kedua, ketiga dah dapat. So we go for number 4. We have to put it as kuasa setengah tu. Kuasa 1 per 2. Supaya kita boleh selesaikan. Jadi 1 per 2 tambah 1 bahagi dengan 1 per 2 tambah 1. So kita akan dapat 2 per 3 x kuasa 3 per 2. Okay, ni boleh faham tak daripada sini ke sini? Ini ialah proses tadi tu. Bila kita darab, kita kena terbalikkan dia. Ini ialah apa? Ini ialah x kuasa 3 per 2
dengan 3/2. So, dia sama dengan X kuasa 3/2 darab 2/3. Oleh sebab itulah dia dapat 2/3 X kuasa 3/2. Boleh faham? Form. Boleh. Okey. Then kita dah selesaikan sampai 4. So kita ada nombor 5 sekarang. So we have number 5 dekat sini. 3 eksponen X. So kita selesaikan eksponen X. Kita kamikan, integrate it. We get 3 letak dekat luar. Eksponen X kita kamikan. Kita dapat eksponen X juga. So nombor 5 selesai. Dia mudah je kan? So 1, 2, 3, 4, 5 ni dah selesai. So kita akan nampak kat situ. Jawapan akhirnya nanti kita combine lah 5 ni. Then we have to put C dekat belakang. You may be wondering why we didn't use the C before now. Sebelum ni kita tak guna C kan? Okay, sekarang we have 5 constant. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dan dia ialah constant. Jadi apa-apa pun dia tambah-tambah yang 5 ni akan dapat C yang ni lah, yang besar ni. In essence that what's going on above. Okay, inilah apa yang berlaku kat atas tu. Okay. Okay, apa-apa integration kena letak C kat belakang sekali. Even though we don't put C setiap satu tadi, if we put at the end of the equation C, it means that kita dah tambah-tambah lah kat dalam tu C tu. Okay, sebab kita C tu ialah constant, apa-apa nombor. Jadi tak apa-apa pun dia akan dapat C juga kat belakang tu. Okay. Nanti boleh tengok saya punya, saya rasa, sekejap saya punya soalan. Saya share saya punya soalan. Soalan dekat attendance weeks 11. Okay, untuk attendance ni kan, nanti kamu akan nampak macam mana kita nak integrate satu persatu ni. Inilah dia nanti kamu kena selesaikan Okay, selain tu kalau kita nak tengok integration quiz, contoh is sign. Pula nanti kan sign semua kita trigo kita tak masuk Okay, kalau basic integration by using quizzes contohnya kat sini. Macam mana kita nak integrate untuk yang ni. So, kita nak macam mana kita nak integrate, find the integral of this. So, boleh jawablah nanti. Boleh cuba soalan. Oh, you want to see the question with solution. Okay, nampak tak kat sini banyak sangat. Common integral, boleh start a quiz, integral calculus. This is the quiz. You can subscribe this, then ini pun ada juga integral. Nampak tak? Easy average kat situ. Kat sini bila kamu buat test 1 contohnya, boleh tengok. Okey, yang ni nanti kalau kita dah belajar definite, ini ialah definite, nanti boleh buat. Okey. So nampak tak banyak sebenarnya soalan untuk integration ni. Okay, quiz worksheet pun ada juga. Macam mana 84 bila kita integral. Okay, yang ni kita ada berapa soalan ni? Okay, so kalau kat sini 84 dia jadi berapa? Siapa tahu? Jom kita jawab, jom sekejap. Sambil-sambil. Okay, 84 integrate kan dia dapat apa? Jawapan dia mana? A, B, C, D. Jawapan dia apa? Tak tahu. C. C. Okay. Then next. Boleh ke next ni? Sekejap, dia boleh tak ni? Oh, ni ke?
Ni worksheet. Kita nak next. Dia pun tak boleh Choose hit next. You will receive your score and answer at the end. Sepatutnya boleh lah. Ni worksheet dia. Okey, ni pun boleh buat juga ni. Jawapan dia apa? 5x kuasa 4, kita dapat apa? X kuasa 5/5. Kan? Cuba cuba. Mana saya punya share punya ni? Tentu meeting. Okey, yang ni kan? Ni kan? Cuba kita buat. Ni ialah 5x kuasa 5/5. Apa Yang atas ni boleh. Ni. Boleh? Kan? Okey, yang ni kalau ada soalan macam ni kita tak boleh jawab. Dia sin ni, sin cos ni tak payah jawab. Abaikan je. Okey, ni lah kot soalan dia. Next tak boleh lah. Dia boleh cuba juga yang lain-lain Pun prof ni saya suka juga ni. There are 3 form of partial fraction ni. Kamu tak belajar ni pembezaan separuh. Okey, tak apa. Kita go for the our ni definite integration. Untuk definite integration, okey, untuk definite integration dia dah ada kat sini. Dia terhingga, maksudnya ada nombor. Bila ada macam ni, A ke B, inilah ini. Okey, sebelum ni saya lupa cakap. Kenapa kalau kita ada graf kan? Kita ada graf. Okey, lalu kaitkan dengan graf. Okey, bila kita ada graf macam ni, contohnya macam kita ada graf macam ni contohnya. Okey, kalau dia ialah dy over dx, dia ialah apa? Dia ialah slope kan, kecerunan, betul tak? Cari kecerunan dia pada titik ni. Contohnya titik 3. So kita cari kecerunan dia pada titik 3 kat sini. Sini. Kecerunan. Apa kaitannya integration ni dengan graf? Boleh tahu tak? Integration ni untuk graf, dia ialah apa? Dia ialah sebenarnya luas tau. Okey, kita nak cari luas, contohnya ini ialah kita punya equation. Okey, so sekarang kita nak cari luas dia. Okey, contohnya ini ialah titik 1, ni 3, yang ni ialah 5. Okey, kita punya integration ni dia daripada 1 ke 5. Jadi luas dia yang kita nak cari, luas dia yang mana? Bila kita nak cari equation ni punya luas, ni maksudnya bila dia minta daripada 1 ke 5 fx dx, kalau kita tengok luas dia, maksudnya kita kena cari apa ni? Ni, 1 kat sini, 5 kat sini. Luas ni dekat mana? Luasnya ialah luas di bawah graf tu. Luas di bawah graf tu ialah integration. Integration ni we find luas di bawah graf. Kalau sebelum ni slope, pembezaan kita cari slope. Kalau integration, in application of graf fungsi, dia sebenarnya kita cari apa? Kita cari dia punya luas. Luas di bawah graf. Berapa nilai kawasan yang berlorik ni? Berapa nilai dia? Itulah yang kita cari untuk integration. Okey. So itu sebab dia kena ada A sampai B ni, which is kita nak cari luas di antara titik apa ke titik apa. Ni macam ni, kita kena contohnya soalan ni kalau dia minta 1 ke 5, so kita faham dah. Dekat situ mesti ada graf kat atas dia ataupun dekat bawah dia, dia cari daripada titik yang 1 sehingga 5. Macam tak kisahlah macam mana bentuknya, tapi dia cari luas di antara titik 1 ke 5. Jadi kat sini, this is what we call definite. Dia terhingga. Kita boleh dapat satu value. Value apa dekat itu? Kalau macam tadi kita cari
Sebelum-sebelum ni kita buat integration kan fx kita akan dapat x something macam tu kan, x dia bukan dapat nombor. Ini kita panggil sebagai indefinite. Kita tak dapat satu nombor. Ni ya, indefinite tadi tu. Okey, indefinite. Okey, kalau definite kita akan dapat satu nombor sebab we count it from one point to another point. Okey, that's the meaning of definite tu. Okey, so sekarang ini A ni ialah lower limit of integration, yang paling kecil dia punya limit. Maksudnya tadi kan daripada 1 ke 5, so 1 sepatutnya letak kat bawah lah, 5 letak kat atas. Okey, the function is the integrand, then this is the x variable of integration, and integral of f a to b. Inilah apa yang dimaksudkan lah untuk sains-sains setiap yang dalam ni. Okey, untuk definite integration ni, inilah dia. Which is we have to find the area between the graph. Kita cari area di antara between the graph. Okey, maksudnya A ke B tu, dekat bawah ni nilai dia berapa? Okay, this is called the definite integral. A and B are the lower and upper limit of the integration. Okay, ini ialah lower limit and B ialah upper limit. Yang paling tinggi ialah B, yang paling rendah ialah A. The area between graph y, fx and the x-axis from x is equal to A to x is equal to B can be calculated as the area from x sama dengan kosong to x sama dengan B minus the area from x sama dengan kosong to x sama juga dengan A. Maksudnya apa tu? Maksudnya macam ni. Apa yang kita cari ialah sekarang ni ialah kita nak cari luas yang ni. Luas ni sama juga dengan penerangan ni apa? Penerangan tu ialah luas je ni, luas yang berlorek ni sama juga dengan luas semua A ni, yang sampai B ni tolak dengan semua luas yang dekat A ni. A ni sampai sini. Okey, so kita dapat yang ini sahaja, yang atas ni sahaja. Itu yang dimaksudkan penerangan yang bawah ni. Tapi kamu dah faham bahawa luas A sampai B tu kita cari yang dalam bulatan ni saja sebenarnya. Okey. Boleh teruskan tak? Ke saya faham seseorang ni? Contohnya kita tengok lagi yang sebelah ni. Okey, sekarang ni kita ada area macam ni. Okey, yang ni kita punya gambar rajah ni. Sekejap ya. So 7 tu dekat sini. Dia tak ada jauh. Okey, jadi upper limit yang paling atas ialah 7 and lower limit ialah 2. Okey, di antara 2 ke 7. Jadi kita cari area between 2 and 7. We integrate it. Then ini y ni ialah hx. Okey, ini ialah hx dx yang kita nak cari. Area tu ialah kita kena cari dia punya integration. Okey, so sekarang contohnya ini ialah benda yang kita nak carilah. Okey, macam ni. Okey, ini dia represent equation ni. Area dia between 2 yang dekat bawah, then 7 akan jadi dekat atas. Dan atas ni kita punya equation. So equation kita ialah yang inilah. So apa yang kita cari ialah area below the graph within this value. Di antara dua value ni je. Okey, so sekarang untuk example 11 ni contoh kalau dia suruh cari within this value 2 dengan 3 dan integratekan untuk 3x kuasa 2. Okey, mula-mula kamu kena integratekan dulu 3x kuasa 2 tu. Okey, kita integratekan yang ni, kita akan dapat 3x kuasa 3 bahagi 3. Betul tak? Ini kita eliminate. So then kita akan dapat x kuasa 3 sahaja kat situ. Boleh dapat tak yang ni? Itu sebab kat sini jawapan dia ialah x kuasa 3 sahaja. Boleh? Ada soalan tak? Boleh. Okay. So apa yang faham alhamdulillah. Okey, kat sini kan
2 dengan 3 ni kita letak kat tepi ni. Okey, so sekarang apa yang dia buat dengan 2 dengan 3 yang kat tepi ni? Okey, sekarang kita gantikan X yang ini dengan 3. Itu sebab 3 kuasa 3. Kenapa kuasa 3? Sebab equation ni berbentuk X kuasa 3. Then tolak dengan, baru ambil yang bawah. Bawah 2 kena kuasa 3 juga. Kenapa? Sebab X kuasa 3 ni. Bentuk dia sama. Okey, dia sama juga dengan 3 kuasa 3 ialah 27. Betul dah 3 kuasa 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Okey, tolak dengan 8. So, kita dapat 19 unit kuasa 2. Kenapa unit kuasa 2? Sebab dia ialah area. Area ialah kuasa 2 ni kita panggil persegi Dia dulu. Sentimeter kuasa 2. Sentimeter persegi Per square meter. Per square unit. per square unit kan? Kalau bahasa Melayu dia apa tu? Persegi. Lupa dah. Persegi. Persegi kan? Okey, so sekarang dia ialah 19 unit kuasa 2. Boleh dapat ni? Faham Maksud dia kalau kita ada equation macam ni, yang ni, kita kena gantikan, ambil yang apa dulu. Gantikan kat tempat X. Lepas tu tolak, sentiasa tolak. Sebab kenapa tolak? Sebab tadi tu lah yang penerangan yang tadi tu. Which is kita punya, mula-mula kita cari value, saya merah lah. Mula-mula kita cari value ni. Okey, mula kita cari value yang B dulu. Yang paling besar. B dulu. Semua ni. Kan? Inilah kita cari yang paling besar dulu. Lepas tu kita tolak pula area yang paling kecil. Kita tolak pula yang sebelah sini. Kita tolak dengan area yang paling kecil A. So yang tinggal ialah yang yang tengah-tengah. Boleh? Okay. So kat sini, this is the properties of integration. Okay. So kalau kita ada from A to B, okay. From A to B, dia maksud dia sama ni. Even though it is Fx, Fy ke, Ft ke. Tapi kalau dia cari F daripada A ke B, it's equal. Then, kalau, contoh saya tak slideshow daripada tadi. Okay, so sekarang dekat sini, contoh, kalau kita terbalikkan value ni, A kepada B, so kita terbalikkan. A kita letak kat atas, B kita letak kat bawah, akan dapat negative number. Sebab kenapa? Bila kawasan yang kecil, kita akan buat yang atas dulu. Tolak dengan kawasan yang besar, memang kita akan dapat negatif lah kat situ. Sebab A ni tadi kan sebenarnya dia lower bound and this is upper bound. Bila kita terbalikkan sign A, B ni sentiasa akan dapat negatif. Okey, tengok contoh lepas ni. Dan kalau kita cari daripada satu point ke satu point yang sama, luas dia sentiasa kosong. Kenapa kosong? Sebab kalau kita ada macam ni, this is our graph. Dan kita cari daripada titik yang sama. Contohnya kita nak cari integration luas daripada 3 kepada 3. Kan? There is no luas there. Kat sini, A kepada B. Ni salah ni. Ini A kepada A. Sekejap, saya. Oh, ini tak betul. Ini sebenarnya A. Ini A. Nanti saya betulkan nota. Ini ialah A kepada A. Dia akan sentiasa dapat kosong. Okay, then kalau kita ada luas, kita nak cari luas daripada A kepada B sama juga dengan luas A kepada C, C kepada B. Macam ni. Okey, contoh kalau kita ada graph. Kita ada graph macam ni. Okay, this is our graph. Okay, we want to find from 1 to 3 punya value. 1 kepada 3.
Okey, then untuk dapatkan 1/3, dia sama juga dengan luas daripada 1/2 campur dengan luas daripada 2/3. Kat sini kita wujudkan satu lagi nombor 2. Kita cari yang ini campur dengan luas yang sebelah sini. Samalah nilai dia. Which is yang ni mesti sama. Ini ialah maksud P4 ni, which is C. Kita letak C ni mesti sama nilai dia. Yang ni kalau kat sini kita guna konsep yang ni, luas dia 2 kat sini. Okay, so kita tengok contoh. Contoh lagi. Dia ada lagi P6. Okay, dekat P6 ni pun sama juga macam tadi konsepnya, which is K letak dekat luar dan kita boleh cari A sampai B tu lah. Sama je konsep dengan yang rule yang nombor 3 ke tadi. Okay, then A kepada B, bila dia tambah, dia sama juga dengan kita buat A kepada B, integratekan 1/1. Okay, there is no ni tak ada apa-apa yang penting kat sini. Dia sama je konsep dengan yang sebelum tadi. Yang rule yang awal-awal tadi. Okay then, yang ini ialah comparison of two variable. Okay, sentiasa kecil. Kalau F ni sentiasa kecil daripada G, so kita integratekan dia, dia juga sentiasa kecil daripada G. Okay, apa maksudnya tu ialah, contohnya macam ni. Okay, kita tahu bahawa X kuasa 2 sentiasa lebih kecil daripada X kat sini. X ni besar kan? Kenapa dia besar? Sebab nilai dia atas daripada, nilai Y dia ialah atas daripada nilai X kuasa 2. X kuasa 2 kan bawah ni. Yang ni, yang bawah yang lengkung ni. So X tu yang garis lurus ni. Okay, jadi bila kita integrate X kuasa 2 yang ini integrate, so nilai dia ialah di bawah X kuasa 2 yang ini. So nilai dia memang for sure lah lagi kecil daripada nilai luas yang daripada atas tu. Atas ni X kan, dia memang sentiasa lebih kecil. Okay, atas ni nilai dia yang ni, luas dia. So kawasan dia pun lagi besar kan, yang merah tu compared to kawasan warna biru. Itulah maksud kepada properties untuk P5 ni. Okay. Okay, untuk P7, ini ialah, okay, kat sini. Kalau A, yang ini ialah apa? Ini ialah daripada negative value ke satu value. Maksudnya ialah apa? Contohnya dia ialah daripada negative 1 ke 1. Jadinya, dia macam ni. Okay, maksudnya kat sini. Kalau dia pada negative 1 ke 1, kita nak cari dia punya integration yang bawah ni, Okey, dia sama juga dengan, dia sama juga dengan 0 ke A, yang tepi ni ialah negative value dia yang ini. Okey, if you don't get these properties, tapi kamu jawab juga macam biasa, negative 1 ke 1, dan this is our fx, kamu tak jadikan dia sebagai properties yang ni 0 ke 1, still dapat jawapan juga, tak ada masalah. Macam tu juga untuk yang ini dan yang ini. Tak apa, kita tengok contoh, jangan risau. Okay, kita tengok contoh. Lama nak dapat contoh ni. Okay, example 12, contoh kat sini. Okay, sekarang kita nak integrate ni. Okay, cuba integrate. Kita buat sama-sama. Kita integrate sekarang, dapat apa? Dia dapat apa? Dia akan dapat, mula kita integrate dulu. T kuasa 4/4 campur. Kenapa saya jadi T semua? Sebab yang ni ialah dt. Faham tak? Ni ialah integration. So sekarang bila kita integratekan dia, kita dah integrate dah ni. Lepas tu, dia akan dapat apa tu? Kat sini akan ada value untuk 3 dengan negatif 1. Okey. From here to here, ada soalan? Ni constant, sentiasa akan dapat T. Okey. So kalau dapat yang itu, is okey. Dapat tak kat sini? Ke negatif 1. T kuasa 4. Okey. Ini yang saya buat tadi. Okey. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena gantikan nilai T tu pada setiap tolak dengan nilai T tu, gantikan dia dengan negatif 1.
Dia buat apa? Okey, ini ialah apa? Ini ialah, ni kita gantikan mula-mula yang pertama ni ialah kat sini. Gantikan 3 kuasa 4 bahagi dengan 4 campur dengan T. T ganti semua, T gantikan 3 dulu. Campur dengan 3. Okey. Inilah yang ini. Okey. Tolak. Tolak. Ni kan tolak. Yang ni kan, yang ni pula. Okey. Tolak dengan gantikan. Negatif 1 ni. Negatif 1. Negatif 1 kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah negatif 1. Tutup kurungan. Saya tak ubah apa-apa pun. Saya just ubah ke ganti kat tempat T. Lepas tu saya ubah apa? Negatif 1 ganti kat tempat T yang sama. Yang lain kekalkan per dengan 4. Dia tambah. Okey. So oleh kerana dekat sini ialah negatif tambah tolak tu sebab kat sini dia jadi negatif 1. Okey. So daripada sini kita dapat yang ini. Ada soalan? Mula-mula gantikan yang paling besar, letak dekat sini. Dan gantikan pula dengan nilai yang bawah, letak dekat sebelah. Dan kita tolakkan dia. Ni buat pecahan punya equation macam mana. Pecahan kita nak selesaikan dia. Ke bawah ni kena per 4, atas kena darab 4. Ni pun sama. Okey, dan kita dapat jawapan akhirnya ialah 24. Ada soalan? So indefinite ni, dia cuma tambah proses yang ini saja dua ni. Betul tak? Untuk indefinite. Dia tambah dua proses ni dan dia dah tak ada C lagi. Kenapa? Sebab dia dah dapat satu nombor. So no need the constant anymore. Okey. Boleh untuk indefinite. Madam, Hmm. yang biru tu kan negatif 1 kuasa 4 kan? Jadi kuasa 4. Cuba buat negatif 1 kali negatif 1 ialah 1. Kali lagi negatif 1 dapat negatif 1. Kali dengan negatif 1 lagi dia positif balik. Boleh ke? Cuba tekan kalkulator. Okey madam. Okey, dapat. Kita buat kurungan kan, betul tak? Betul tak apa yang saya cakap? Kalau tak buat kurungan dia akan dapat negatif Betul 1. madam. Kan? Hmm. Memang kena letak kurungan. Sebab kalau kita tak letak kurungan, kalkulator kita faham apa tau? Kalkulator kita akan faham negatif 1 kuasa 4. Yang kuasa 4 ni ialah 1. Jadi, dia tetap juga 1. Salah. Tapi kalau kita tekan kalkulator, always use kurungan. Kuasa 4. So, kita faham negatif 1 ni yang kuasa 4. Kalau tidak, yang dia buat apa? 1 yang kuasa 4 dan dia darabkan dengan negatif. Kalkulator kamu buat ke? Boleh? Okay. Boleh. Sebab kalau kita guna kalkulator, kita kena bijak dulu. Kan? Sentiasa buat kurungan. Okay, using the properties of definite integral. Okay, contohnya yang ni kan given example 13, kita ada macam ni. Okay, kita bagi dah jawapan. 1 sampai 3 fx ialah 6, 3 sampai 7 ialah 9, 1 sampai 3 ialah negatif 4. Okay, so sekarang dia tanya. Okay, 3 kali fx dapat berapa? Ni dapat dah. Fx ialah 6. 1 sampai 3, fx ialah 6. So, tapi kalau ada 3 kat depan ni, 3 boleh letak kat luar kan? So, dia dapat berapa? Tiga letak kat luar. Equation dia sama je ke? 1, 3, F, X, E, X. Sama juga dengan apa? Soalan ni ialah equation ni. Kita dapat jawapan dia. Ni ialah 6. 3 darab 6 ialah
jawapan dia. Boleh? Ni ialah ini. Selepas kita keluarkan 3 ni letak dekat luar. Ya? Boleh? Buat soalan macam ni mudah. Dia dah buat dah. Dia dah bagi jawapan pun. Just nak gunakan properties dia tadi. Okay, then you get the answer is 18. Soalan nombor 2. Okay, kalau macam ni, sama juga. Jadikan dia equation jadi sama dengan yang atas tu. Kita akan dapat, okay, mula-mula kita integrate satu per satu lah. Kita integrate sebelah-sebelah. Which is kat situ akan dapat 1, 3. Okay, 2 kat ni kan, 2. Letak kat luar. F, X. Okay, kat situ tolak kan. Dia tolak. Kita integrate. Okay, satu per satu kan. Ke. Ni 4 kan. 4 boleh letak kat luar. G, X. Okay, ni ada dx. Okay, kat sini ada X. Kat sini ada X. Sama juga dengan apa? Okay, kat sini 2. Darab berapa tu? Dia ialah 2. Ni equation ni ada tak kat atas? Ada kan? Ni kan? Darab 6. Tolak dengan 4. Darab berapa tu? Ni equation ni ada tak kat atas? Ni? Negatif. So dia ialah 12 tambah 12. Betul tak? Boleh? Boleh. Kalau macam ni, 1 sampai 7. Ada tak soalan dekat dalam ni 1 sampai 7? Tak ada kan? Tapi 1 sampai 3 fx, 3 sampai 7 dx ada. Okey, guna properties yang tadi yang kita wujudkan satu nombor 2 tadi tu. Okey, properties ni ialah yang ni, kita tak ada equation ni 1 sampai 7. Kita ada 1 sampai 3, 3 sampai 7 untuk fx. Refer fx je, jangan refer gx sebab soalan dia fx. So dia ialah 1 sampai 3 fx dx campur dengan 3 sampai 7 fx dx. Sama dengan apa? Ni macam ni lah. Maksudnya kat sini mesti sama. Tadi ada properties yang saya kata yang C tu kena sama. Okey, so kita maksudnya 1 sampai 7, maksudnya titik tu kalau kita ada graf 1 sampai 7, kita nak cari luas dia di antara 1 sampai 7, dia sama juga dengan luas di antara 1 sampai 3, ni 3 ni kan, dan 3 sampai 7. Campur dua kawasan ni kan. So dapatlah luas antara 1 sampai 7. So dia ialah 6 tambah 9. Jawapannya. Which is 15. Boleh? Dan kat sini. Fx dx. Sekarang ni kita nak cari 3 sampai 1. Tapi kita ada maklumat 1 sampai 3. Tadi properties apa yang kita bila kita tolakkan dia akan dapat negative value. Negatif dia ada negatif kat luar. So bila yang besar tolak yang kecil, ni kan 3 sampai 1. Which is yang kecil tolak yang besar. Sepatutnya atas ni besar kan. Okay, so sekarang bila macam tu kita akan dapat negatif 6 lah. Dia terbalik. Okay. And this is example 14. 14 ni apa pula? Okay, macam mana dia dapat ni? Ni. Dia dah skip one thing. Which is bila kita kamikan 4, kita akan dapat 4x. Kat situ kita ada 6 dengan 2. So, ni dikeluarkan 4. Sebab kat sini 4, kita kamikan dalam tu x kan? Kat 1.
Okey, so kalau kita nak letak 4 kat dalam ke 4 kat luar ke, jawapan dia sama juga nanti. Okey, so sekarang gantikan 6 tolak 2. Sama juga kalau kita yang ni kita cari dia punya integration, kita dapat 4x dan kamu gantikan dengan nilai 6 dengan 2. Yang ni kamu buat apa? 4 kali dengan 6 tolak dengan 4 kali dengan 2. Ada jawapan dia sama juga 16. Mana-mana satu yang kamu rasa kamu okey, kamu boleh buat. Okey, jawapan dia sama je. Ialah ni, dia integratekan, dia dapat 4x. Yang dekat situ dia gantikan x tu dengan 6 dan 2. Boleh Ini pun sama. Okey, kalau kat sini ialah x akan dapat x kuasa 2 per 2. Kat situ akan gantikan. Kat sini 8, kat sini 4. Okey, jadi kat situ gantikan. Okey, ialah 8 kuasa 2 per 2 tolak dengan 4 kuasa 2 per 2. Nanti dapat jawapan. Ialah jawapan akhir kamu. Okay, yang pastinya kena pandai integrate. Ya. Yang integrate cuma yang X je. Kalau ada nombor Yes. lain. Nombor, kalau nombor dia akan dapat 4x. Oh. Macam tu. Tapi Okay, kalau okay. contoh ada nombor kat depan ni, nombor kamu keluarkan dia. Integrate yang dalam ni je. 4 ni letak kat luar. Boleh. Oh, bukan. Ataupun kalau kamu tak nak keluarkan dia pun tak apa. Kita kalau ada nombor kat depan, kamu buat x kuasa 2 per 2. Pun boleh juga. Asalkan kamu tak ada kaitan pun dengan nombor depan ni. Biar je dia. Tapi lepas tu kalau kamu nak eliminate ni jadi 2, pun boleh. Contoh kalau ada nombor. Boleh tak tu? Just ignore the nombor. Lepas tu darabkan dia balik. Sekejap kita tengok kita tengok. Ni x kuasa 2. Okey, ni rasanya faham ni. Okey, kat sini kalau ada 3x ni. Nampak tak? Dia ada 3x kan? Dia buat apa? Okey, 3 dia letak kat luar. Jadi, lepas tu dia buat apa? Okey. Yang ni ialah dia dah buang satu step ni. Okay, kalau nak faham, buat satu-satu. Yang ni nanti ialah x kuasa 3 per 3. Yang ni akan dapat 3x kuasa 2 per 2. Yang ni pula akan dapat 2x. Ini ialah perbezaan pengamiran dia. Okay. Yang ni yang saya buat ni faham tak? Faham. Okey, lepas tu nampak tak yang ini, yang depan ni ialah yang ini. Dia buat satu persatu, dia tolak. Lepas tu tambah dengan, dia buat yang ni pula. Yang ni pula. Dia tolak. Which is dia gantikan 3 dengan 4 tu. 4 dulu, tolak dengan 3 ganti kata 4x. Okey, lepas tu dia tolak lagi, ni tolak. Okey, yang ni pula 2x. Okey, x yang belakang tu. Dia kan, sama ada kamu nak buat cara dia ni, macam dia ni, satu persatu, jadikan kotak ni. Ataupun boleh juga kamu buat macam ni. Yang ni, yang kamu dah buat ni, kamu letak je dia semua kat dalam tu, which is x kuasa 3. Kita padam dia ada 2, sama ada mana-mana pun dia akan dapat jawapan yang sama juga. Kalau yang ni nanti yang ni tambah, kat sini ialah tolak. Okey, kat sini kamu jadikan dia, sebab dia di antara 3 dengan 4 kan. So 3 dengan 4. So lepas tu kamu gantikan semua. Gantikan semua tempatnya dengan 4 dulu. Lepas tu dapat yang ni, dapat dia, gantikan dengan x 4 dulu. Lepas tu tolakkan, gantikan semua dengan 3. Letak kat sini. Jawapan dia still sama juga nanti. Boleh tak apa dah? Yang saya maksudkan. Instead of you buat satu-satu ni, kamu nak combine dia semua. Yang ni semua ialah gantian 4 dan ini semua ialah gantian 3. Kenapa 4, 3? Sebab nombor ni kan. Okey. So kamu tolakkan dia, nanti jawapan dia sama juga. Boleh?
Nanti tengok balik. Jawapan ialah 20.83. Okey. Okey, yang ni kita masuk nanti next week lah. Saya rasa macam dah banyak sangat ni. Nanti buat latihan. Okey. Saya nak cakap pasal dia punya tutorial esok. Okey, tutorial esok saya ada meeting academic faculty dekat FTKMP. Okey, jadi saya nak kamu buat apa? Tutorial yang sebelum ni, tutorial untuk differentiation sebab kita nak belajar bersama-sama, pandai bersama-sama kan. So, tutorial untuk differentiation bagi siapa yang belum buat sila buat, dan bagi siapa yang dah pandai dah buat, nanti saya buka satu forum, sila tampal jawapan kamu dekat situ so that kawan-kawan kamu yang jawab soalan tu akan refer jawapan sepatutnya yang mana yang betul. Nanti saya semak juga ada jawapan yang salah ke, sebab saya dah bagi jawapan akhir kan untuk last week punya tutorial, betul tak? Kalau last week kamu tengok dekat differentiation punya recorded tutorial tu, saya dah tak jawapan akhir. Okey, siapa yang dah dapat buat, dah dapat jawapan akhir, sila letak dekat situ. Macam jawapan akhirnya sila letak kat situ. Dan kalau kawan-kawan kamu yang tak dapat dia buat tutorial, sebab tutorial differentiation tu saya harapkan apa yang my suggestion is buat dan memang lengkapkan tutorial. Okey. So kalau kamu sangkut sebab kamu buat sendiri, ada yang saya percaya memang akan ada orang yang macam tak dapat jawapan akhir. Dia nak semak betul ke salah ke, sila letak. Nanti kejap lagi saya create forum kat situ. Kejap lagi ke, petang sikit ke, so that kamu boleh tampal. Tugas kamu untuk besok ialah lengkapkan tutorial last week dengan the previous week macam tu. Lengkapkan dan tampal dekat situ untuk tugasan yang itu. Okey, nanti kalau kawan kamu refer, dia pun pandai, insyaAllah bekatnya tu dapat dekat kamu. InsyaAllah. Okey, kalau ada soalan juga dekat situ, kamu boleh komen dekat jawapan kawan kamu tu. Kalau ada soalan, kau komen. Kalau ada kawan lain nak bantu, mungkin kawan lain boleh komen juga dekat situ. Macam mana boleh dapat jawapan tu. So kalau contohnya, kawan kamu buat cara lain, kamu pun buat cara lain. So then boleh letak multiple answer pun boleh, asal letak je kat situ. Mana-mana yang kawan kamu nak refer, boleh refer. Okay, so for tomorrow saya tak buat kelas so kita lengkapkan tutorial yang dua tu, yang differentiation ada dua tutorial, so lengkapkan, kita lekatkan tampal dekat forum yang saya buat besok, untuk besok. So besok tugasannya ialah lengkapkan dua-dua tutorial differentiation. Okay, so we will meet again on next week, hari Khamis. Boleh? Boleh. Boleh. Madam. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Thank you, madam. Thank Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam.